Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita sambung pula faktor yang kedua dalam sel elektrolitik, iaitu kepekatan ion dalam elektrolit. Okey, bagaimana kita nak tengok faktor kepekatan mempengaruhi sel elektrolit? Okey, yang pertama, kita boleh kenal pasti dari segi kita tengok larutan elektrolitnya. Okey, contoh kalau macam yang di sebelah sini, cuba kamu nampak. Okey, sel elektrolit ni mengandungi larutan kuprum 2 bromida 0.001 mol dm negatif 3. Kalau kita nampak di sini 0.0001, maksudnya larutan ini adalah larutan yang cair berbanding. Okey, berbanding yang di sebelah sini kita nampak larutan kuprum 2 bromida 1.0 mol dm negatif 3. Maksudnya nampak di sini larutan ini lebih pekat daripada yang di sebelah satu lagi. Okey, jadi kalau larutan tu ada kepekatannya adalah rendah, okey, kita dah kenal pasti jenis larutan. Kalau kepekatannya rendah, kita akan menjalankan sel elektrolit ni, kita guna faktor kedudukan dalam siri elektrokimia untuk memilih ion untuk dinyah cas. Tetapi kalau kepekatan larutan itu tinggi, okey, kejap lagi kita tengok bagaimana kita nak memilih ion untuk dinyah cas. Okey, dan kamu perlu ingat, okey, untuk faktor kepekatan dalam elektrolit ini, okey, dia hanya dipengaruhi di bahagian elektrod anode. Ingat, di bahagian elektrod anode. Okey, di katod, okey, ion yang dipilih untuk dinyah cas adalah berdasarkan kepada siri elektrokimia. Okey, cikgu ulang, di katod adalah berdasarkan siri elektrokimia. Tetapi untuk larutan yang kepekatannya tinggi, di anode kita akan pilih berdasarkan ion yang hadir di dalam larutan itu yang tinggi kepekatannya. Okey, mari kita tengok apa yang cikgu maksudkan. Okey, cuba kita tengok yang pertama. Jenis larutan tadi kita dah kenal pasti dah. Kalau 0.000, kalau nampak 0.000000, larutan itu adalah berkepekatan rendah. Okey, maksudnya kepekatannya adalah rendah. Okey, jadi kita di situ rendah. Okey, kepekatannya adalah rendah. Jenis kepekatannya adalah rendah. Okey, berbanding yang sebelah satu lagi, dia punya kepekatan kita nampak 1 point. Kalau lebih daripada 1 tu selalunya adalah kepekatannya, kita kira kalau larutan ni adalah kepekatan tinggi. Itu cara first kali kita kenal pasti dulu dia kepekatan tinggi ke kepekatan yang rendah. Okay, jadi kalau 1 ke atas tu itu kepekatan yang tinggi. Kalau 0.0 itu adalah kepekatan yang rendah. Okey, jadi kita dah tahu jenis larutan sama ada kepekatan tinggi atau kepekatan rendah. Okey, kalau kepekatan rendah, kita pilih ion untuk dinyah cas berdasarkan siri elektrokimia. Okey, kalau yang ini sebelah sini kita berdasarkan siri elektrokimia. Okay, ion yang kita pilih untuk dinyah cas adalah berdasarkan siri elektrokimia. Jadi kamu ingat, kalau untuk yang kepekatan rendah, okay, kita akan pilih ion menggunakan siri elektrokimia. Okey, kita letak kat situ siri elektrokimia. Okey, kalau sebelah kepekatan yang rendah, warna sama tu, kita akan pilih berdasarkan siri elektrokimia. Tapi kalau kepekatan yang tinggi, okey, kepekatan yang tinggi, okey, yang tinggi. Okey, kepekatan yang tinggi kita buat color kontras. Okey, kepekatan yang tinggi. Okey, jadi tolong ingat di katod. Okey, di katod, ion yang dipilih untuk dinyah cas kita ikut siri elektrokimia.
Okey, tapi di anode kita akan ikut ion yang tinggi kepekatan. Kita akan ikut ion negatif. Anode ni ion negatif yang akan tertarik dia anode ni. Okey. Yang ni untuk kecilkan sikit. Sebab tidak akan satu-satu. Okey. Di katot ingat berdasarkan siri elektrolimia. Berdasarkan katot nanti berdasarkan siri elektrokimia. Kita kena ingat di katot berdasarkan siri elektrokimia. Katot berdasarkan siri, cikgu ulang berdasarkan siri elektrokimia. Ingat tu saya cukup sama color dengan sebelah. Okey, tapi di anode ingat di anode kita akan pilih ion negatif yang mempunyai kepekatan ion yang tinggi. Okey, kita akan pilih kepekatan ion yang tinggi. Jadi anode kita akan pilih berdasarkan kepekatan ion yang tinggi. Okey, letak sini. Sikit. Ini nota untuk kamu lah, untuk kamu ingat. Okey, jadi ini kita akan ikut kepekatan yang kepekatan ion yang di meja. Okey. Sebab kalau organik kalau ringkas sangat cikgu edit sikit. Okey, untuk siri untuk kepekatan rendah anode dan katot. Okey, katot dan anode ikut kedudukan dalam siri elektrokimia. Tapi kalau kepekatan yang tinggi dia ada dua. Kalau katot ikut kedudukan. Okey, ikut kedudukan dalam siri elektrokimia. Okey, kalau di anode kita ion negatif yang dipilih adalah yang mempunyai kepekatan yang tinggi. Okey, itu mesti kamu ingat. Mesti kamu set dalam kepala. Okey, jadi clear tu. Okey, bila clear, kita tengok yang seterusnya. Ion yang hadir sama seperti sebelum ni. Kalau larutan mesti ada 4 ion, iaitu ion yang ada adalah ion apa? Ion ion apa? Ada ion hidrogen. Kalau larutan wajib ada ion hidrogen. Jadi RO GE, ion hidrogen. Okey, yang kedua adalah ion pandai hidroksida. Okey, ion hidroksida. Sebab kalau larutan dua ion ni wajib ada, dan yang ketiga dan keempat bergantung kepada nama larutan, iaitu kalau ini kita guna kuprum 2 bromida, maksudnya ion yang ketiga ion kuprum 2. Okey, dan yang keempat adalah ion bromida. Okey, itu 4 jenis
ion yang hadir di dalam elektrolit. Macam mana kita nak mengenal pasti ion yang hadir dalam elektrolit? Okey. Dia tak mau kecil, tak muat kok. Okey, itu ion yang hadir dalam elektrolit. 4 ion yang hadir dalam elektrolit. Okey, sama juga yang sebelah lagi. Yang sebelah lagi pun yang kepekatan tinggi, ion yang hadir adalah 4 juga dan dia adalah larutan yang sama. Kat ini kamu nampak bromide tu, jangan confuse tau. Ini dalam ejaan dalam bahasa Inggeris. Pink tu, bromida, sama je tu. Okey, jadi kita duplicate kan. Jadi sama je ion yang hadir, 4 ion yang hadir dalam larutan elektrolit. Okey, next. Ion yang akan tertarik ke katot. Okey, ke katot. Katot adalah terminal negatif. Bermaksud ion yang akan tertarik ke katot adalah ion positif. Kalau terminal negatif, ion yang akan tertarik adalah ion terminal negatif yang akan menarik ion positif. Dia cas bertentangan dengan cas elektrod. Okey, jadi kat sini antara 4, 2 yang akan tertarik ke katot ataupun terminal negatif adalah, kita ambillah ion positif. Kita tahu dah ion positif ion apa? Ion hidrogen. Okey, satu lagi adalah ion daripada nama larutan yang duduk di depan, ion kuprum 2. Kuprum 2. Okey, ini yang akan tertarik ke terminal negatif, iaitu ion positif. Okey, next. Yang sebelah kepekatan yang tinggi, apa ion yang akan tertarik ke terminal negatif, iaitu ke katot? Pandai, sama juga ion positif. Yang tertarik dia mesti 2 juga. Jadi sama saja sebab larutan ni larutan yang sama. Okey, next. Kita tengok yang tertarik ke terminal ke anod, iaitu terminal negatif. Kalau anod terminal negatif, yang tertarik mestilah ion negatif. Terminal positif, ion yang akan tertarik ke elektrod tu adalah ion negatif. Okey, jadi kat sini ion negatifnya adalah ion hidroksida dan juga ion bromida. Okey, 2 ion negatif ini akan tertarik ke anod. Okey, sama juga kalau kepekatan tinggi pun. Kalau kepekatan larutan tinggi pun, ion yang akan tertarik pun 2 juga, iaitu ion negatif juga yang akan tertarik ke anod. Setakat ni dia sama je dua-dua. Dia nak berbeza bila ion nak dinyah cas. Kita nak pilih ion untuk dinyah cas. Okey, cuba kita tengok yang seterusnya. Ion yang dinyah cas ke katot, maksudnya dia akan dinyah cas di katot. Okey, jadi tadi kita yang tertarik ada 2, hidrogen dengan kuprum untuk kepekatan yang rendah. Jadi kita perlu pilih satu. Okey, awal-awal cikgu dah beritahu untuk kepekatan larutan yang rendah, untuk di katot dan anod kita akan pilih berdasarkan kedudukan dalam siri elektrokimia. Okey, dalam siri elektrokimia kita akan berdasarkan kedudukan dalam siri elektrokimia. Jadi antara ion hidrogen dengan ion kuprum yang berada di bawah, kita akan pilih untuk dinyah cas. Yang ada di bawah di dalam siri elektrokimia, maksudnya kalau kita tengok dalam siri elektrokimia, yang berada di bawah dalam siri elektrokimia, kita akan pilih untuk dinyah cas. Contoh, okey, katot tadi ion hidrogen dengan ion kuprum ni. Okey, di katot tadi, okey, bilang sebelah sini cuba balik. Okey, yang di katot tadi tu. Okey, di katot tadi tu ada ion hidrogen dengan ion kuprum. Jadi macam mana kita nak pilih untuk dinyah cas? Kita tengok dalam siri elektrokimia. Okey, kita tengok dalam siri elektrokimia.
Okey, kita tengok dalam siri elektrokimia, kita tengok antara dua tadi, hidrogen. Okey, sama-sama. Okey, kita tengok antara dua. Kita ambil color kontras sikit. Okey, ion hidrogen. Lepas tu ion satu lagi, ion kuprum kat mana? Ion kuprum kat mana? Ion kuprum berada di bawah hidrogen dalam siri elektrokimia. Jadi kita akan pilih ion kuprum untuk dinyah cas. Jadi siri ni kena hafal lah. Okey, boleh hafal ni terikut kalau nak kahwin mesti ada zakat fitrah supaya perkahwinan hang kekal abadi. Itu untuk ion positif. Kalau untuk ion negatif boleh hafal fahmi sonoti curi barang IO. Jadi kita tahu dah susunan dia. Jadi senang nanti antara dua ion kita nak pilih ion di bawah tu kita dah ada dah. Kita dah boleh ingat dah kalau macam ni hidrogen dengan kuprum kita akan pilih ion kuprum. Okey, kita balik kepada yang tadi. Okey. Jadi kita akan pilih antara ion hidrogen dengan ion kuprum. Untuk kepekatan rendah kita akan pilih ion hidrogen. Okey, di keton ion kuprum sebab ion kuprum berada di bawah dalam siri elektrokimia, di bawah ion hidrogen dalam siri elektrokimia. Okey, ion kuprum 2. Okey, kita akan pilih ion kuprum. Okey, next kita tengok yang untuk di sebelah kepekatan tinggi. Okey, kalau tadi cikgu kata di keton kita tetap akan ikut kedudukan dalam siri elektrokimia. Jadi sama juga di keton kita akan pilih antara ion hidrogen dengan ion kuprum. Kita akan pilih ion ion kuprum jugalah antara dua sebab ion kuprum berada di bawah dalam siri elektrokimia. Okey, jadi ingat. Okey, jadi kamu ingat di sini untuk untuk ketot tak kiralah kepekatan dia tinggi ke rendah, kita akan ikut kedudukan dalam siri elektrokimia. Okey, jadi sebab tu sama, kamu nampak sebab tu sama kita pilih. Okey, next. Yang nak membezakannya adalah di anode. Ingat dia elok di anode ni. Ion yang untuk dinyah cas. Okey, ion yang untuk dinyah cas di anode ni. Di anode ni lah yang akan tak sama. Yang ni. Yang ni lah yang akan berbeza. Maksudnya tak sama. Kita nak tentukan jika kepekatannya berlainan. Okey, jadi cuba kita tengok untuk kepekatan rendah. Kepekatan rendah, ingat kita ikut kedudukan dalam siri elektrokimia. Okey, jadi kita tengok sini ion hidroksida. Okey, ion hidroksida dengan ion bromida dalam siri elektrokimia. Siapa yang berada di bawah, siapa yang berada di atas. Jadi dalam cikgu kata tadi kita kena ingat. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini balik, kamu kena ingatlah yang ni. Ini tak boleh cikgu buka dulu yang kamu ni kan. Okey, kita tengok ion bromida, ion hidroksida. Siapa duduk bawah? Ion hidroksida. Jadi untuk kepekatan rendah kita akan pilih ion hidroksida. Okey, jadi untuk kepekatan yang rendah kita akan pilih ion hidroksida. Okey, berdasarkan kedudukan dalam siri elektrokimia kita akan pilih yang berada di bawah. Okey, tapi kalau tengok di sini. Okey, kalau ion tu di dalam larutan yang kepekatannya tinggi, kita tak berdasarkan kedudukan dalam siri elektrokimia, kita akan pilih ion yang ada dalam larutan tu yang tinggi kepekatan dia. Kalau ion hidroksida ni dia daripada air, maksudnya kalau kepekatan tu tinggi, air tu kurang. Jadi yang tingginya adalah ni. Yang tinggi tu adalah bromida.
ion bromida. Maksudnya kita akan ambil ion bromida untuk dinyah cas di anode. Okey, nampak beza dekat situ. Bezanya adalah di anode. Tolong ingat tu faktor kepekatan ni di anode sahaja yang kita ambil berbeza. Maksudnya kita ambil ion yang tinggi kepekatan. Tapi kalau di cathode sama je macam kita pilih berdasarkan kedudukan dalam siri elektrokimia. Okey, jadi bila kita dah tahu ion apa yang akan dinyah cas, jadi kita boleh tahu dah hasil dia apa. Okey, hasil di cathode. Di cathode tadi kita pilih ion kuprum. Jadi hasilnya pun adalah, bila kita nyah cas, adalah logam kuprum. Okey, kita punya hasil adalah logam kuprum. Okey, jadi untuk yang di kepekatan, larutan kepekatan yang tinggi pun sama, sebab ion kuprum juga kita pilih untuk dinyah cas. Logam kuprum juga hasil dia. Okey, tapi yang berbezanya adalah di anode. Okey, kita nampak hasilnya juga akan berbeza di anode. Okey, hasil dia juga akan berbeza. Tak kena, kita nampak apa dia. Okey, hasilnya juga akan berbeza di anode. Di anode hasilnya akan berbeza. Okey, hasil dia, ingat hasil dia juga akan berbeza, tak sama di anode. Okey, tadi kita pilih ion hidroksida untuk kepekatan rendah. Jadi ion hidroksida kalau kita nyah cas, dia akan jadi gas oksigen. Ingatlah, ion hidroksida akan menghasilkan gas oksigen. Okey, dan untuk yang sebelah kepekatan yang tinggi ni tadi, kita pilih ion bromida. Okey, kita pilih ion bromida. Jadi hasilnya adalah gas bromin. Masalah hijau pula. Okey, bromin. Okey, gas bromin. Okey, jadi cuba tengok perbezaan dan persamaan antara dua jenis larutan, iaitu yang mempunyai kepekatan yang rendah dengan kepekatan yang tinggi yang mengalami elektrolisi. Cikgu harap kamu faham. Okey, boleh buat latihan. Terima kasih.